الحمد لله القائل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya menyeru kepada diri saya dan tuan-tuan sekalian, marilah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Tunaikanlah segala suruhan Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkan segala larangannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyertai kehidupan kita, memperolehi kebahagiaan di dunia hingga ke hari akhirat insya-Allah. Marilah kita bersyukur dengan nikmat kemerdekaan ini, kerana ia adalah anugerah Allah yang banyak memberi pelbagai iktibar dan manfaat, khususnya dalam kita membandingkan, dalam pada kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah. Serangan penjajah yang paling halus tetapi memberi kesan besar sudah pasti berkaitan dengan pemikiran umat. Sebenarnya penjajah telah meracuni pemikiran hingga jati diri umat Islam itu seolah-olah mati jiwa dan kekitaannya. Penjajah bukan sahaja merompak tetapi juga telah merompak semua sistem kehidupan. Mereka mahu membentuk watak anak bangsa mengikut jari telunjuk mereka. Maka tidak heranlah ada anak watan sendiri lebih berbangga dan yakin dengan bergaya seperti penjajah. Lebih malang, ada juga anak watan yang melihat bangsa sendiri dengan rasa malu dan menuduh bangsa sendiri sebagai malas dan bodoh. Tidak cukup setakat itu, ada yang sanggup menghina agama sendiri atas nama kebebasan bersuara. Bukan setakat dalam penulisan dan juga kritikan, malah bangsa dan agama juga mereka jadikan sebagai bahan lawak jenaka. Inilah produk ciptaan penjajah yang mungkin rupa parasnya seperti kita, tetapi jiwanya adalah jiwa penjajah. Penjajah dengan dasar penjajahannya jelas bukan sahaja berjaya merompak hasil mahsul negara, tetapi penjajah datang menyerang pemikiran rakyat dengan berbagai cara dan gaya yang memperdaya. Walaupun mungkin penjajah telah lama pulang, tetapi ideologi masih lagi berada di bumi jajahannya. Kepada umat Islam, marilah kita buktikan bahawa anak bangsa kita boleh berdiri di kaki sendiri, di samping jiwa raganya sanggup dikorbankan untuk ibu pertiwi yang dicintai. Merdeka negara ini bukan sekadar lawangannya, tetapi biarlah kemerdekaan ini diisi dengan cara kita, bukan mengikut rentak peninggalan penjajah itu sendiri. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah, mimbar hari ini juga mengajak kita supaya mengenang dengan penuh kesedaran tentang betapa penjajah dan penjajahannya telah menggugat akidah. Salah seorang sarjana barat, Jacques Basen, ada menyebut dalam kajiannya bahawa penjelajahan bangsa Eropah ke Asia bermatlamatkan goal, glory and the gospel, iaitu mencari kekayaan, kejayaan dan menyebarkan agama. Walaupun tembok akidah umat Islam pada dasarnya gagal diruntuhkan, namun serangan berkali arus ratusan tahun tetap memberi kesan pada jangka masa yang panjang. Gerakan orientalis yang dibawa bersama penjajah adalah bukti paling jelas telah berusaha menyerang pemikiran umat yang amat bercanggah dan menggugat akidah Islam. Penjajah bukan sahaja membunuh dan menghapuskan para ulama dengan cara yang penuh kelicikan untuk menghapuskan Islam, Bahkan mereka juga menanam jarum susuk
pemikiran penjajah seperti sekularisme, liberalisme, pluralisme, komunisme, humanisme dan berbagai fahaman lain. Ianya semakin mempengaruhi generasi kita hingga menjejaskan peranan agama dalam membentuk sebuah kehidupan. Islam bukan lagi dilihat sebagai cara hidup, tetapi Islam dilihat pada kerangka yang amat sempit dan dimomok sebagai penghalang kemajuan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 120. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tarda 'anka al-yahud wa lan-nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka min al-'ilmi ma laka min Allahi min waliyyin wa la nasir. Sallallahu. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar, dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemahuan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagi muslimin yang dirahmati Allah. Marilah kita semua mengambil semangat kemerdekaan untuk kembali kepada kitab Islam. Sejarah kegemilangan kita telah membuktikan Islam telah menjadi agama yang dianuti majoriti manusia, khususnya orang Melayu, dan nilai ajaran yang menjadi sebahagian dari urat nadi kehidupan sejak zaman kerajaan Melayu Melaka. Islam telah menjadi dasar kebesaran kerajaan Melayu bukan sahaja dari segi kuasa pentadbiran, bahkan dari segi peradaban yang didirikan. Islam telah membentuk jati diri bangsa Melayu sehingga setiap sendi dan tulang kerangka budaya Melayu disulami dengan ajaran Islam. Maka untuk kita bangkit terus berjaya dan berjaya di dunia dan apatah lagi di akhirat, hanyalah kiblat Islam wajib mengisi sebuah kemerdekaan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam dengan panduan Al-Quran dan As-Sunnah adalah kekuatan kita. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 138. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibgha wa nahnu lahu 'abidun. Subhanallah. Yang bermaksud celupan Allah, dan siapakah yang lebih banyak dan siapakah yang lebih baik celupannya daripada Allah, dan hanya kepadanya lah kami menyembah. Marilah kita hayati kata-kata tokoh pejuang kemerdekaan, iaitu Dr. Burhanuddin Al-Hilmi. Katanya, kita perlu balik kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah yang nyata dan tegas menunjukkan bahawa Islam tidak boleh berpisah dan tidak boleh terpisah oleh politik, kerana Islam menghubungkan hamba dengan Tuhan dan menghubungkan hamba dengan hamba. Hadirin muslimin yang dikasihi Allah sekalian, marilah kita bersyukur dengan nikmat kemerdekaan ini. Kemerdekaan ini sudah pasti merupakan satu anugerah yang besar kurniaan Allah kepada kita. Saat ini kita masih lagi melihat saudara-saudara se-Islam kita yang mana mereka masih bergelut melawan penjajah di tanah air mereka. Bukannya sedikit kedukaan yang mereka tempuh dalam menghadapi penjajahan tersebut. Bukan sedikit air mata dan darah yang tertumpah kerana perjuangan menuntut kemerdekaan tanah air mereka. Dan bukan sedikit juga duka dan kecewa yang hanya Allah tempat berserah bagi mereka. Semua ini mesti kita jadikan iktibar bahawa penjajah dan penjajahan pasti memberi kesan yang besar kepada umat Islam dan juga kepada Islam itu sendiri. Maka bersyukurlah dengan apa yang kita miliki sekarang. Jangan sesekali kita lupa, jangan sesekali kita leka, jangan sesekali kita alpa bahawa semua ini adalah kurniaan yang maha perkasa, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhan kamu memberitahu, demi
Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan tambah nikmat kepada kamu. Dan demi sesungguhnya, jika kamu kufur ingkar, sesungguhnya azabku amatlah keras. Jadi pengalaman dijajah juga adalah satu azab, yang mana azab yang datang kerana kecurangan dan kelemahan iman umat kita yang tidak bersyukur, mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala, yang mana ia telah mengundang kelalaian hingga kita lemah dan dijajah. Mengisi program kemerdekaan saban tahun hanya dengan budaya berhibur yang memualkan, ini adalah sebuah keingkaran yang mengundang penjajahan yang mendatang. Jadi janganlah mengundang pada itu, dan kita hindari program-program yang melalai ini. Hadirin Jumat yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah kita pada hari ini, marilah kita sama-sama menghayati kesimpulan, yaitu yang pertama, hayatilah sejarah kemerdekaan negara agar kita lebih mengerti dan menghargai sebuah keamanan yang amat besar harganya bagi diri kita. Yang kedua, umat Islam mesti segera sedar bahawa jalan syukur adalah cara yang terbaik untuk mengisi sebuah kemerdekaan. Yang ketiga, pastikanlah kiblat merdeka kita adalah Islam sebagai cara hidup, bukan memakai pemikiran acuan penjajah yang menjajah. Seterusnya, cintai tanah air dan kemerdekaan kita ini dengan penuh iktibar dan keinsafan. Jika kita tidak memelihara, percayalah ia akan musnah dan juga hancur. Seterusnya, sama-samalah kita bersatu padu, berpegang teguh dengan Al-Quran dan juga sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala Musa liqaumihi اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. Dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaum, kenanglah nikmat Allah kepada kamu semasa dia menyelamatkan kamu daripada Fir'aun dan orang-orangnya yang senantiasa menyiksa kamu dengan berbagai siksaan yang buruk, dan mereka pula menyembelih anak-anak lelaki kamu dan membiarkan hidup anak-anak perempuan kamu, dan kejadian yang demikian itu mengandungi banyak bencana dan juga cubaan yang besar dari Tuhan kamu. Surah Ibrahim ayat 5. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.